Assalamualaikum. Hari ini kita nak masuk bab 2 kebangkitan nasionalisme tingkatan 4 sejarah. Okey. Dalam bab ni untuk 2.1 awak akan belajar tentang masuk nasionalisme dan pendapat beberapa tokoh. Masuk nasionalisme ni adalah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme boleh diertikan sebagai semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Okey, boleh buka buku surat 22. Okey, pendapat tokoh ni kita start daripada Hans Kohn, Profesor William Arrow, Datuk Wan Jaafar. Boleh baca sini pendapat-pendapat yang ada kat sini, ada 7 semua sekali. Okey, yang paling atas sekali, yang atas sekali adalah Profesor Hans Kohn. Kenapa dia letak kat atas sekali? Sebab dia ni consider sebagai the most influential theories of nationalism. Ni Hans Kohn, ni Hans Kohn. Dalam dunia dia lah yang paling pendapat dia yang paling dia ambil kira pasal nasionalisme ni. Sebab tu juga dia punya pendapat lah paling atas sekali antara ketujuh orang ni. Ada juga pendapat daripada Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koo-Kiat Kim yang baru meninggal. Okey, kita masuk dulu perkembangan idea nasionalisme dekat Barat. Kita akan belajar dekat Barat, Asia dengan Asia Tenggara. Okey, kalau Barat kita belajar tiga negara saja, iaitu yang pertama di United Kingdom dekat England. Okey, dekat England apa yang terjadi adalah revolusi keagungan. Kisahnya masa tu raja yang bertahta adalah Raja James. Raja James kedua ni dia nak buat satu undang-undang. Dia kata dalam undang-undang ni parlimen tak perlu pendapat parlimen tak penting sangatlah untuk mengubah undang-undang. So ahli parlimen masa tu dia bengang lah kan. Kenapa kami dibelakangkan pula? Dan masa tu pula Raja James dia ada anak, nama dia Mary kedua. Dan dia ada menantu juga lah, nama dia Raja William of Orange. Dia kahwin dengan Raja William ni orang Belanda. Jadinya Mary kedua dengan Raja William ni nampak kat sini ada peluang untuk mereka naik. Jadi Raja James masa tu dia pun dah nampak juga orang parlimen dengan anak-anak dia pun dah nak membelakangkan dia. Jadi dia pun larikan diri ke Perancis. Ini yang akan kita kaitkan dengan revolusi Perancis sekejap lagi. Tapi kita sekarang ni kita belajar pasal revolusi keagungan dulu yang berlaku dekat England. Dan revolusi ni akhirnya berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Bila Raja James kedua lari kat Perancis, kemudian yang naiknya Mary kedua dengan William of Orange, anak dengan menantu dia tu. Dan semenjak daripada tu konsep kedaulatan parlimen dengan sistem raja pembelagaan dimantapkan lagi. Dan ada satu rang undang-undang iaitu Bill of Rights digubal untuk memberikan keutamaan kepada parlimen menggubal undang-undang dan hak mengutik cukai. Kiranya selepas revolusi keagungan ni dia sebenarnya memperjuangkan tentang hak parlimen. Kalau sebelum ni raja berkuasa macam mutlak, selepas tu parlimen ada kuasa jugalah untuk kutik cukai, untuk ubah undang-undang. Okey, seterusnya kita masuk kepada revolusi Amerika yang berlaku pada 1776. Macam kita tahu, Amerika Syarikat ni dulu adalah di bawah United Kingdom. Sekejap ya. Kamera cikgu blur. Okey, di bawah England. Jadinya segala cukai ke apa dia kena bayar kat British. England British lah kan. Masa tu tak banyak lagi negeri dalam Amerika ni, tak macam sekarang ada 50 something kan. Kalau masa ni pada tahun 1776 ada 13 buah tanah jajahan je. Dia tak panggil negeri, dia panggil 13 buah tanah jajahan British di Amerika. Okey, tapi dalam antara 13 buah tak seorang pun yang jadi wakil parlimen dekat Britishnya. Jadinya masa tu rakyat Amerika marah lah. Dah lah tak ada wakil dalam parlimen mereka. Lepas tu banyak pula akta yang diperkenalkan dalam parlimen tu, macam akta pelayaran,
Akta stamp, akta gula, akta teh pun ada. Dalam semua akta ni, dia diwajibkan untuk rakyat Amerika tu bayar cukai. Macam sedih lah, ironi lah sebab dah lah undang-undang tu pasal negara diorang. Tapi tak ada satu orang wakil pun daripada 13 buah tanah jajahan ni yang wakil dekat dalam parlimen tu untuk memperjuangkan hak diorang. Lepas tu, akhirnya ada seorang pemimpin nama dia George Washington. Dia pun macam berisytiharkan laporan pada British untuk memerdekakan Amerika sebab mereka tak tahan dah dengan parlimen dekat British ni kan. Macam-macam akta cukai yang dikenakan. Tapi tak bagi mereka hak pun untuk bersuara. Dan akhirnya Kongres meluruskan perisytiharan kemerdekaan mereka. Dan perisytiharan ni ditulis oleh Thomas Jefferson. Thomas Jefferson yang dalam gambar ni, muka surat berapa ni? Muka surat, sekejap ya. Muka surat 25. Muka surat 25. Dan akhirnya, Amerika Syarikat merdeka. Ya, surat apa namanya? Perisytiharan kemerdekaan ni kan yang ditulis oleh Thomas Jefferson ni kan. Ada orang kata kan, dia digelar lah sebagai the best breakup letter ever dalam history. Sebab masa tu Amerika ibarat nak break up lah daripada British kan. Okey, yang ketiga yang kita akan belajar dalam nasionalisme di barat adalah pasal di Perancis. Macam kita tahu dulu Perancis diperintah oleh raja. Jadinya revolusi Perancis ni berlaku sebab masa tu golongan-golongan bangsawan dengan raja ni macam membebankan rakyat dengan pelbagai cukai dan sebagainya. Okey, masa tu pula ada peningkatan, ada macam golongan-golongan pemikir Perancis memang meningkat naik lah. Ramai orang dengar. Banyak sangat golongan pemikir Perancis yang semakin terkenal masa tu. Okey, antaranya Jean Rousseau dengan Voltaire. Okey, Rousseau ni yang dalam gambar ni kan, dia telah menulis The Social Contract yang mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Dan masa tu rakyat bila baca apa yang ditulis dalam The Social Contract ni, dia rasa macam betul lah apa yang Rousseau tulis ni kan. Rakyat ni penting, suara rakyat tu penting. Jadinya masa tu pula pemimpinnya Raja Louis dan golongan bangsawan tu memang agak mewah. Boleh nak kata macam hari-hari parti lah kononnya kan. Hari-hari parti, lepas tu dengan tekanan cukai daripada golongan atasan. Jadi rakyat rasa terbeban sangat. Jadinya itulah penyebab kepada penyebab kepada kebangkitan golongan revolusi ni. Mereka pun menggempur penjara Bastille. Sebenarnya penjara Bastille ni masa tu tak banyak pun untuk membebaskan tahanan politik, dia kata kan. Dalam buku teks membebaskan tahanan politik. Tapi sebenarnya, ini luar buku teks lah. Sebenarnya tak ramai pun tahanan politik dalam penjara Bastille masa tu. Belas-belas je macam tu. Tapi sebenarnya diorang nak ambil senjata masa tu daripada penjara Bastille. Dan akhirnya, diorang pun menggulingkan Raja Louis. Raja Louis ni digulingkan lah. Lepas tu, tak lama kemudian dia dihukum bunuh. Dan akhirnya, Perancis muncul sebagai Republik Perancis yang menegakkan sistem pemerintahan beraja di Perancis. Pasal itulah kisahnya. Bukannya belah-belah. Ada 7 orang tak silap cikgu dalam penjara Bastille ni. Okey, kalau perkembangan nasionalisme ke Asia pula, kita akan belajar pasal 5 negara, iaitu di India, di China, di Empayar Uthmaniyah, di Mesir dan juga Jepun. Okey, dalam kelima-lima negara ni kebanyakannya pasal, ni buka muka surat 26 hingga 27 Okey, muka surat 26 dan juga muka surat 27. Okey, dalam 5 negara ni kebanyakannya semuanya pasal agama, kecuali China dan juga Jepun. Okey, kalau kat India, dia sebenarnya pasal agama juga. Kenapa dia orang nak merdeka? Bukan pasal dia orang nak merdeka sebab agama, tapi bertitik tolak daripada agama lah sebabnya. Pahaman masing-masing kan. Kisahnya masa tu, kebangkitan rakyat tempatan dalam kebangkitan rakyat tempatan bermula daripada Dahagi 1857. Dahagi India ni juga digelar dalam dunia sekarang ni adalah the first war of independence. Perang pertama dalam India yang disebabkan sebab dia orang nak merdeka.
Dan perang dahagi ni berpunca daripada cartridge, daripada peluru babi dan peluru lembu. Kisahnya macam ni. Dia tak dalam buku teks tapi saja nak cerita. Masa tu banyak tentera adalah dari kalangan Islam dan juga Hindu kan. Macam Hindu dia pandang lembu tu sebagai haiwan yang suci. Mana Islam pula pandang babi tu sebagai haiwan yang haram. Jadi bila peluru tu nak dimasukkan dalam senapang, dia kena gigit dulu tau. Cartridge peluru tu baru boleh dituangkan ke dalam senapang. Jadi macam mana orang Islam nak pegang peluru yang ada babi, dan orang lembu nak orang Hindu nak pegang nak gigit cartridge yang ada ekstrak lembu. Kat situ macam orang tentera marah lah kan, sebab tak respect dengan fahaman orang India masa tu. Itulah puncanya perang dahagi. Lepas tu kemudiannya ada kebangkitan daripada segi agama kan. Itu Brahmo Samaj dengan Arya Samaj. Mereka ni lah ni macam persatuan yang banyak pengikut-pengikut agama lah, yang menanamkan sifat kecintaan supaya tolonglah merdekakan negara India ni daripada pengaruh negara barat. Tapi awak tak pelik ke macam mana India dulu luas tau, termasuklah Pakistan. Tapi macam mana India boleh berpisah dengan Pakistan? Kisahnya macam ni. Masa abad ke-19, hujung abad ke-19, ada dua persatuan yang perjuangkan kemerdekaan India, iaitu Kongres Kebangsaan India ataupun Indian National Congress INC. Lepas tu Liga Muslim. Liga Muslim ni banyaknya dianggotai oleh orang Islam lah, Muslim kan. Alhamdulillah. Lepas tu selepas Perang Dunia Kedua, INC dengan Liga Muslim dia bentuklah jawatan kuasa khas. Dan akhirnya diorang bertindak untuk bahagikan lah India dengan negara India ni kepada dua, India dengan Pakistan. Pakistan tu diumumkan negara merdeka dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai gubernur. Manakala India pula mengumumkan kemerdekaannya dengan Jawaharlal Nehru sebagai Perdana Menteri pertama India. Tapi masa tu memang Mahatma Gandhi ni memang banyak memainkan peranan untuk menggerakkan nasionalisme dekat India. Sebab itulah dia famous sampai sekarang kan. Okey. Kita masuk kepada China pula. Kat China apa yang terjadi? Dulu masa kat China kan yang memerintahnya adalah raja kan, maharaja, dinasti. Masa tu dinasti Manchu. Dan masa tu orang Cina dah hilang kepercayaan tau terhadap dinasti Manchu ni, raja ni, sebab dah gagal menghalang kemasukan barat dekat China. Jadi mereka fikir macam mana ya, kita orang tak nak raja, tak nak pemerintahan beraja. Tapi kita orang juga tak nak pemerintahan macam barat, dari segi barat. Jadi kita orang nak kena ambil jalan tengah-tengah. Macam mana? Jadinya tokoh yang mempelopori gerakan kebangkitan rakyat di China namanya Dr. Sun Yat-sen. Dia ni memang sangat dikagumi lah oleh orang Cina masa dia doktor. Lepas tu dia ni ada kemukakan satu ideologi lah, namanya 3 prinsip rakyat San Min Chui, sebagai ideologi perjuangan untuk nasionalisme, demokrasi dan kebajikan sosial. Kiranya dia bukan sahaja fikirkan pasal kemerdekaan negara kan, pasal semangat nasionalisme negara, demokrasi, tapi dia juga pentingkan pasal kebajikan sosial. Sebab itulah dia punya pendapat ideologi sangat mendapat tempat dekat hati rakyat masa tu. Dan prinsip tersebut menjadi asas kepada gerakan revolusi Cina pada tahun 1911 yang berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu dan kemunculan pemerintahan republik kat China. Semenjak daripada tu dia lama jugalah prosesnya, dan akhirnya China bertukarlah menjadi Republik China. Dia punya ketua adalah presiden. Okey. Seterusnya kita masuk kepada gerakan Islah. Gerakan Islah di Mesir. Gerakan Islah ni macam kita mesti awak pernah dengar gerakan Islah ni kan. Gerakan Islah ni merujuk kepada gerakan pemulihan Islam. Dia bukan dia macam nak branding baru Islam tu.
Bukan nak maksudnya Islam yang masa tu tak elok, tapi macam nak memulihkan Islam masa tu. Sebab masa tu Islam sangat bertembung dengan budaya barat semua tu. Jadi nak betulkan balik pegangan Islam, so patut menyeru umat Islam untuk berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar lah, mengikut Al-Quran dengan hadis. Inilah perjuangan gerakan Islah yang sebenarnya. Dan gerakan ini kemudiannya menjadi seruan lah kepada rakyat-rakyat untuk bangkitkan semangat nasionalisme. Gerakan Islam ni juga tersebar dekat tanah Melayu masa tu. Lepas tu gerakan Islam ni kan, dia memanglah ajak kita kembali semula kepada Al-Quran dengan hadis. Tapi dia juga ajak kita untuk membaiki kehidupan masyarakat untuk jadi lebih baik. Macam kita kalau belajar agama tu bukan belajar agama semata. Kita juga belajar pasal sains, pasal matematik dan sebagainya. Sebab tu masa sekolah dekat Tanah Melayu masa tu adanya pondok yang ajar juga pasal ilmu falak dan sebagainya. Lepas tu kita masuk dekat Turki Umaniyah. Masa tu Turki Umaniyah ada satu gerakan Pan-Islamism, yang mana Pan tu maksudnya kan satu kan. Pan-Islamism, yang mana kumpulan ini gerakan ini dikuatkan oleh Al-Urwah Al-Wuthaqah, iaitu ikatan yang kuat. Kumpulan ini tubuhkan untuk membuatkan rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan umat Islam. Pertubuhan yang bernama pertubuhan ini juga dia wujudkan akhbar namanya Al-Urwah Wuthaqah. Al-Urwah Al-Wuthaqah. Muka surat 27 Dan antara kita punya tokoh-tokoh dekat Tanah Melayu yang ikut ajaran gerakan Pan-Islamism ni adalah Tok Janggut dekat Kelantan tu kan. Dalam dalam gerakan Pan-Islamism ni dia seru orang Islam, umat Islam untuk bangkit daripada ditindas oleh penjajah-penjajah barat. Sebab masa tu Empayar Turki Umayyah pun dah nampak bunga-bunga yang mana duri-duri barat tu nak masuk dalam Empayar Umayyah tu. Lepas tu masa tu pun Khalifah Abdul Hamid yang memimpin Empayar Umayyah pun dia dah gerakkan dia macam restulah dengan idea Pan-Islamism ni, supaya umat Islam tu dapat sokongan daripada seluruh umat Islam dekat seluruh dunia. Masa tu Turki Umayyah ni ibarat macam pemimpin lah. Sebab dia kuasa Islam terbesar, antara yang terbesar, abang long besar lah dalam dunia Islam masa tu. Okey, kita masuk pula ke Jepun. Jepun apa yang terjadi? Masa tu ada satu maharaja namanya Maharaja Mikado Meiji. Meiji ni dia terkenal dengan pemodenan Meiji. Macam dia nak pulihkan semula Jepun. Sebab masa dulu Jepun macam tertinggal. Dia tak macam sekarang. Jepun dulu tertinggal sikit berbanding barat. Jadinya Meiji ni dia fikir macam mana nak pulihkan balik semangat rakyat dia untuk maju macam barat kan. Jadinya dia buatlah konsep pemodenan Meiji ni dengan diterapkan semangat Bushido. Bushido ni maksudnya apa? Dia ada dalam ruangan info kat sini, glossary kat sini. Semangat Bushido ni ialah sikap yang sanggup menanggung risiko dalam mencapai cita-cita dan sedia berkorban demi melaksanakan tanggungjawab terhadap ketua dan negara. Dan akhirnya, Jepun bangkit dan muncul sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat di Asia pada awal abad ke-20. Dan macam kita tahu, sebab Jepun ni terlalu hebat sampaikan mereka membangunkan golongan tentera ni yang menjadikan Jepun sebagai kuasa imperialism pula. Dia orang ni daripada negara yang tak dikenali, tiba-tiba bangkit sebagai kuasa imperialism pula. Dia pula sama naik macam kuasa-kuasa barat menjajah negara-negara macam kita ni. Negara-negara di Asia. Okey, itu sahaja nasionalisme di Asia. Kita masuk pula dekat Asia Tenggara.